لنبي الكريم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وبعد، وقال الله تعالى في القرآن العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Sadaqallahul Azim. Surah An-Nisa pada ayat yang pertama. Semati Tuan Imam, Tuan Bilal dan sah-sah kepimpinan dan pengurusan Masjid Al-Husna Bandar Sunway. Terlupa juga yang berbahagia ustaz-ustaz, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, syukurillah, syukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala di atas ruang dan peluang yang Allah berikan pada kita pada malam ini. Kita dapat bertemu dalam solat kuliah maghrib. Mudah-mudahan pertemuan pada malam ini mendatangkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala serta mendatangkan redha-Nya, keampunannya, kasih sayangnya yang berterusan hingga ke syurga Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Di dalam satu ayat Al-Quran kata Allah Subhanahu wa taala, Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahul azim. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Al-Quran dalam surah An-Nisa, petikan daripada ayat tersebut ada disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Allah berpesan kepada kita sekalian dan dia suruh kita bertakwa kepada Allah, yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain. Dengan nama Allah ni kita minta di dalam doa-doa kita. Kadang-kadang kita sebut Ya Allah, kadang-kadang kita sebut Ya Rahman, kadang-kadang kita sebut Ya Mujibas Sa'ilin, kadang-kadang kita sebut Ya Arhamar Rahimin. Semua nama-nama Allah SWT itu kita selalu sebut di dalam siri-siri doa kita, di dalam doa yang kita panjatkan kepada Allah SWT. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, dan peliharalah hubungan silaturahim sesama kamu. Nak bagi tahu kepada kita bertakwa kepada Allah, dalam masa yang sama sebut-sebutlah nama Allah selalu, dan dalam masa yang sama Allah suruh kita jaga hubungan silaturahim. So tajuk pada malam ni di dalam kitab Al-Kabair yang kita nak baca pada malam ni akan berbicara di dalam satu tajuk, iaitu dosa-dosa besar. Antara dosa-dosa besar itu ialah memutus hubungan silaturahim. Ni tajuk dosa besar kita. Maka dengan kata Allah Subhanahu wa taala itu, jadilah kepada kita bahwasanya tuntutan syarak kepada kita sekalian suruh hidup bersatu padu, suruh hidup di dalam keadaan menjaga hubungan silaturahim. Itu yang disuruh di dalam kehidupan kita. Tetapi apabila manusia dalam keadaan dia hidup di dunia ni, dia memutuskan hubungan silaturahim ataupun dia memutuskan hubungan adik-beradik, kaum kerabatnya, itu ditegah bahkan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala akan perbuatan tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, maksudnya jangan sampai memutuskan hubungan silaturahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, fahal asaitum in tawallaitum
an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladhina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum. Mari kita tengok bencana ataupun akibat daripada kita putuskan hubungan silaturahim ni, apa yang kita akan dapat. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerosakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan. Maka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditulikan telinganya dan dibutakan penglihatan mereka nanti. Ini tuan-tuan. Di sini Allah SWT menyebut akibat daripada manusia itu memutuskan hubungan silaturahim, maka dia akan dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Laknat Allah ni jangan main-main tuan-tuan. Laknat Allah ni kalau kita tahu apa maksud laknat Allah, Allah membatalkan rahmatnya kepada hamba-hambanya. Itu laknat. Laknat lawannya rahmat, rahmat lawannya laknat. Kalau manusia tu dia hidup di dunia ni, dia mendapat rahmat Allah, maka dia adalah manusia yang sebaik-baiknya diberikan kebaikan daripada Allah kepada diri dia. Tetapi kalau hidup dia dalam keadaan mendapat laknat Allah Subhanahu Wa Taala, maka dibimbangi takut laknat itu menjadi berterusan kepada dirinya sehingga dibenci oleh Allah, bahkan dihumban ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang paling bimbang sekali di dunia ni. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, bahkan Allah kata tak cukup dengan laknat, maka kami akan butakan mata dia dan kami akan pekakkan telinga dia. Semua ni berlaku waktu bila ni? Nak dapat mata ni jadi buta, nak dapat telinga ni jadi pekak ni waktu bila nak dapat? Waktu di alam mahsyar dapat. Waktu di alam mahsyar nanti pelbagai keadaan manusia yang dipertontonkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang akan berlaku di sana. Di sana ramai manusia dalam keadaan buta matanya disebabkan dengan tidak melihat segala kebenaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan segala kekuasaan Allah itu menidakkan oleh mereka akan segala kekuasaan Allah sebut. Jadi maknanya dalam keadaan kita hidup di dunia ni, jangan kita menidakkan segala kebesaran Allah di atas muka bumi Allah ni. Maka sesiapa yang hidup di dunia ni, dia nampak segala kebesaran Allah, lalu dia puji Allah, lalu dia besarkan Allah, lalu dia takut kepada Allah, maka itulah yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita sekalian, dan dia menciptakan segala-galanya supaya kita reti tunduk kepada dia di atas kebesaran dan kekuasaan yang dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla di dalam kehidupannya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, jadi maknanya yang pertama yang boleh kita tahu, yang pertama suruhan Allah itu untuk kita hidup bersilaturahim, satu. Yang kedua, hidup jangan putuskan hubungan silaturahim, maka akan mendapat laknat Allah, dua. Yang ketiga, tak cukup dengan laknat Allah, Allah akan butakan mata dia. Yang keempat, maka Allah SWT akan pekakkan telinga dia. Itu dia punya akibat ataupun dia punya balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kalau manusia tu dia baik, dia jaga hubungan silaturahim, dia sayang kepada adik-beradik dia, dia sayang ahli keluarga dia, dia jaga hubungan, tak nak jadi hubungan kekeluargaan itu ada berputus, ada terputus disebabkan dengan perbuatan siapa-siapa, disebabkan dengan percakapan, disebabkan dengan perbuatan, disebabkan dengan harta pusaka yang ditinggalkan. Semuanya itu dipelihara dengan sebaik-baiknya, maka dia nak menyelamatkan keluarganya. Itu yang dipuji oleh syarak. Begitu. Ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Kemudian, dan orang-orang yang memenuhi janji Allah dan tidak merosakkan perjanjian, dan orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk. Ini tuan-tuan, kalau kita tahu keadaan kita nak dihisab di hadapan Allah SWT, kalau kita tahu, sekarang ni masalahnya ramai yang tak tahu tuan-tuan. Di alam mahsyar nanti akan kita lihat pelbagai keadaan dan situasi yang akan Allah SWT akan tunjuk kepada hamba-hambanya, peristiwa demi peristiwa yang akan berlaku kepada hamba-hambanya. Kalau di sana kita semak dengan ayat-ayat Al-Quran yang kita bacakan tadi,
maka kita akan dapat tahu bahwasanya di sana ada orang yang buta matanya dan ada orang yang pekak telinganya. Itu dari sudut ayat Al-Quran punya penerangan. Dari sudut ayat yang lain, daripada surah apa? Daripada kalau kita semak dalam surah yang lain, contohnya dalam surah Taha, Allah sebut, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Allah SWT kata, sesiapa yang menidakkan segala perintah-perintah aku dan segala peringatan-peringatan aku diabaikan. Allah kata, aku bagi peringatan demi peringatan, kamu abaikan, bahkan kamu buat indah tak indah di atas peringatan aku. Adakah peringatan Allah dalam negara ni, Ustaz? Ada. Antaranya apa? Allah sebut, kafa bil mauti wa'idha. Cukuplah kematian itu menjadi pengajaran dan menjadi iktibar bagi kamu. Allah kata yang tu, Nabi kata yang tu. Tetapi dalam ayat yang ni Allah kata, sesiapa yang berpaling daripada peringatan aku, maka nanti dalam keadaan dia dibangkitkan di hadapan Allah SWT, dia akan berada di dalam keadaan mata dia buta. Berkata hamba Allah yang dibutakan mata tersebut, dia kata apa? Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Allah, kenapa kau butakan mata aku sewaktu aku hidup di alam mahsyar ni, sedangkan aku dulu di dunia mata aku tak pernah buta sedikit pun. Dia kata macam tu dekat Allah Subhanahu wa taala. Allah jawab, Allah kata, qala kadzalika ataska ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Allah kata, dulu ingat tak, aku pernah berikan peringatan kepada kamu demi peringatan, tetapi kamu lupakan aku. Maka hari ini tiba giliran aku untuk melupakan kamu kembali. Jadi maknanya Allah pula lupa dia. Maknanya dalam dunia ni kita tahu bahwasanya nanti di alam mahsyar ada orang yang buta, ada orang yang pekak badak. Pekak badak tu saya yang tambah. Maknanya dia jadi apa? Dia jadi buta dan pekak. Badak tu saya yang tambah. Sekian dimaklumkan. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah sekalian, dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Muslim disebutkan bahawa Nabi SAW bersabda, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Sadaqa Rasulullah SAW. Kata Nabi SAW, tidak akan masuk syurga orang yang memutus ikatan silaturahim. Jadi maknanya Nabi buat declaration. Nabi kata, siapa yang memutuskan hubungan silaturahim, syurga yelek, dia kata. Syurga tak ada. Yelek tu mana tak ada. Syurga tak ada bagi dia, bahkan Allah tak jamin pun syurga untuk dia, sebab dia sudah memutuskan hubungan silaturahim. Jadi disebut dalam pengarang kitab ni, Imam Az-Zahabi kata, barang siapa yang memutuskan hubungan dengan kerabat yang lemah, dalam keadaan sama mereka bersikap takabur terhadap mereka dan tidak berbuat baik kepada mereka, padahal ia kaya sedangkan mereka kafir, maka ia termasuk kategori yang diancam dengan hadis ini, terhalang dari masuk syurga, kecuali jika dia bertaubat kepada Allah SWT lalu berbuat baik kepada mereka semula. Ni tuan. Bila Allah SWT berikan di dalam sesuatu keluarga itu, ada orang yang kaya, ada orang yang sederhana, ada orang yang miskin, ada orang yang tak ada kerja. Dalam family kadang-kadang macam tu ada. Dalam family kadang-kadang ada 3 orang berjaya masuk universiti semua, Masya Allah. Dalam family kalau ada 5 orang adik-beradik, 3 orang masuk universiti, seorang lagi jenis kerja tak kerja, berhenti kerja, pergi cari kerja tempat lain, seorang lagi tak kerja langsung. Adakah orang macam tu? Ada dalam family. Sebab apa Allah bagi jadi macam tu? Tanya je lah, sebab apa Allah bagi jadi macam tu? Sebab Allah nak mengajar kita, dalam keadaan kita hidup kaya raya, dalam masa yang sama masih ada orang yang memerlukan bantuan daripada kita, iaitu adik-beradik kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa fi amwalihim haqqul lisail wal mahrum, dan pada harta kamu itu ada hak bagi orang yang meminta dan ada hak bagi adik-beradik kamu yang berada di sisi kamu. Maknanya kena bantulah adik-beradik.
kena bantu adik-beradik. Okey. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, maka dengan itu ada satu kisah Nabi SAW didatangi oleh seorang abang. Adik dia ni kerja ikut Nabi SAW. Abang dia ni pagi petang siang malam duduk bekerja. Abang kerja, adik tak kerja. Datang seorang sahabat ni, dia jumpa dengan Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, mengadu sikit boleh? Apa? Untuk makluman kau wahai Rasulullah, aku ni seorang yang berkerjaya. Pagi petang siang malam aku mencari rezeki, aku mencari keperluan-keperluan aku dan ibuku dan adikku, tetapi aku rasa kerugian disebabkan adik aku tidak bekerja seperti aku, hanya memakan rezeki yang aku bawa balik ke rumahnya saja. Bagaimana ya Rasulullah? Rasulullah tanya, kamu cari rezeki itu pagi petang siang malam? Ya. Adik kamu? Tak. Adik aku hanya ikut engkau saja wahai Rasulullah. Pagi petang siang malam dia bersama dengan kau, dia banyak habiskan masa di Masjidin Nabawi ini. Pagi petang siang malam dia banyak ingatkan Allah, pagi petang siang malam banyak bersama-sama dengan kau. Tak macam aku pagi petang siang malam bekerja bertungku lumus untuk menyara keluarga aku. Dia kata not fair, dia kata. Dia kata tak adil. Adik aku tak kerja, aku kerja. Wahai Rasulullah, nasihatkan dia. Sebelum dia minta Rasulullah nasihat kepada adik dia, Rasulullah nasihat dia dulu. Rasulullah kata, tahukah kamu, disebabkan dengan adik kamu itu menuntut ilmu, adik kamu itu selalu berada di dalam majlis ilmu, maka itulah menjadi penyebab kamu menjadi orang yang kaya raya, walaupun adik kamu tak bekerja seperti mana kamu. Masya Allah. Apa maksud tu? Maksudnya kalau dalam sesuatu keluarga ada orang yang rajin ibadah, biarkan dia rajin ibadah, jangan kacau dia. Boleh jadi segala kebaikan yang kita miliki ada kesan daripada dia beribadah di dalam keluarga kita. Boleh jadi dia adalah seorang yang mengundang keberkatan dalam keluarga kita. Boleh jadi dia adalah seorang yang mengundang rezeki dan kekayaan di dalam keluarga kita. Begitu sekali. Bila Nabi bagi tahu kepada dia dan dia kata, kalau begitu tak apalah ya Rasulullah, terima kasih, dia berbalik dan dia tak marah adik dia. Ini hebat sahabat-sahabat Nabi ni. Itu yang berlaku kepada sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah sekalian. Jadi kita faham semua benda yang berlaku itu ada hikmahnya, dan semua benda yang berlaku itu ada benda-benda yang disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian barang sesiapa yang memutuskan hubungan silaturahim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang mempunyai kerabat yang lemah lalu tidak berbuat baik dan tidak bersedekah kepadanya selain daripada mereka, nescaya Allah tidak akan menerima sedekahnya dan tidak akan memandangnya pada hari kiamat. Sedangkan barang siapa dalam keadaan fakir, hendaklah menyambung ikatan silaturahim dengan mengunjungi mereka dan selalu menanyakan khabar mereka. Nabi kata macam tu. Nabi kata sesiapa yang kaya, sesiapa yang mempunyai kerabat yang lemah lalu tidak berbuat baik dan tidak bersedekah kepadanya, dia ada adik-beradik dia yang jenis miskin ni. Dia ada adik-beradik yang jenis minta pinjam selalu tak bayar-bayar ni, ada tuan adik-beradik. Dia ada adik-beradik yang selalu dalam keadaan meminta sedikit-sedikit demi sedikit daripada adik-adik keluarganya. Dalam keadaan tersebut Nabi kata, sesiapa yang ada adik-beradik yang macam tu kemudian dia tidak berbuat baik kepada dia, bahkan tidak sedekah kepadanya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nescaya Allah tidak akan menerima sedekahnya dan tidak akan memandangnya pada hari kiamat. Allah tak pandang langsung muka dia nanti di sana. Sebab apa? Sebab dia ada adik-beradik, dia buat heran tak heran, indah tak indah di atas kelemahan adik-beradik dia tersebut, lalu dia tak bantu pun kepada adik-beradik dia tersebut. Maknanya dalam keadaan tersebut dia adalah manusia yang berdosa di sisi Allah Subhanahu wa taala disebabkan dengan tidak membantunya dan tidak menolongnya dan tidak bersedekah kepada mereka itu dengan sedekah yang ada pada diri mereka sebagai orang yang kaya di dalam sesebuah keluarga. Begitu.
Ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, Nabi SAW telah bersabda, sambunglah ikatan rahim kalian walau hanya dengan ucapan salam. Ini tuan-tuan. Jadi maknanya, macam mana nak sambung hubungan silaturahim ni? Bagi salam. Jumpa bagi salam. Assalamualaikum. Tu kira dah sambung silaturahim tu. Jumpa adik-beradik kita, jumpa abang kita, jumpa kakak kita, jumpa adik-adik kita. Assalamualaikum, dek. Amboi lama tak main rumah abang. Contoh. Bertegur sapa dan memberi salam itu adalah salah satu metod untuk nak menyatukan hubungan silaturahim sesama adik-beradik. Bagi salam, Nabi kata. Bahkan kata Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasir rahimah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaknya menyambung ikatan rahimnya. Jadi maknanya hubungan silaturahim itu perlu disambung kalau kita benar-benar beriman kepada Allah dan beriman kepada yaumul akhirah, gitu. Jadi maknanya sambunglah hubungan kita. Bahkan disebut, kata Nabi SAW, laisal wasilul bil mukafi walakinil wasilul ladzi idza quti'at rahimuhu wasalaha. Kata Nabi SAW, orang yang menyambung itu bukanlah mukafi, iaitu orang yang melakukannya jika kerabatnya terlebih dahulu melakukannya hal itu kepadanya. Akan tetapi orang yang menyambung adalah orang yang jika kamu memutus hubungan darinya, ia menyambungnya. Jadi maknanya orang yang sendiri yang memutuskan tu, dia perlu menyambung hubungan silaturahim. Macam. Di dalam sebuah hadis kursi, kata Allah Subhanahu wa taala, Anar Rahman faman wasalaha wasaltuhu wa man qata'aha batattuhu. Sadaqallahul azim. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku adalah Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Allah kata, aku adalah Tuhan yang Maha Pengasih. Dan dia adalah ikatan rahim. Barang siapa yang menyambungnya, aku pun menyambung hubungan dengannya. Ini Allah kata. Sesiapa yang ada hubungan silaturahim lalu diputuskannya, kemudian dia sambungkannya, Allah kata, siapa yang sambungkan hubungan silaturahim itu, aku akan sambungkan hubungan aku dengan dia. Gitu. Bahkan dikatakan juga, barang siapa yang memutuskannya, aku pun memutuskan hubungan darinya. Kalau kita suka-suka nak putuskan hubungan silaturahim, Allah pun kata, aku juga memutuskan hubungan aku dengan kau. Habis. Sesiapa yang berputus hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjadi manusia yang rugi serugi-ruginya, sebab dia bukan lagi hamba Allah yang diberi rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kena cari rahmat Allah. Kita masuk rumah, kita masuk masjid, kita baca doa apa? Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Kita baca doa tu. Wahai Allah, kau bukakanlah pintu-pintu rahmat engkau kepada aku. Sebab apa masuk masjid baca doa minta rahmat? Sebab apa masuk masjid baca doa supaya Allah bukakan pintu-pintu rahmat? Bila Allah berikan rahmat kepada kita, maka kita ada kekuatan untuk melaksanakan ibadah untuk Allah. Kalau kita tidak ada rahmat, maka kita tak akan mampu untuk membuat kebaikan, termasuk untuk berada di dalam majlis ilmu seperti mana tuan-tuan duduk sekarang ni. Kalau dengan rahmat Allah, kalau Allah berikan rahmat kepada kita, niscaya kita ada kekuatan untuk beramal ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau tidak ada rahmat, bimbang, takut kita tidak mendapat keberkatan di dalam kehidupan kita. Ibu-ibu, ayah-ayah dikasihi sekalian. Kemudian Ali bin Husain berpesan kepada anaknya, wahai anakku, jangan sekali-kali kamu bersahabat dengan orang yang memutuskan ikatan rahim. Sesungguhnya aku mendapatkannya terlaknat dalam kitabullah pada 3 tempat. Ni. Siapa kata ni? Ali bin Husain dia kata. Dia kata apa? Dia pesan kepada anaknya, wahai anakku, jangan sesekali kamu bersahabat dengan orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Sebab apa? Sesungguhnya aku mendapatkannya terlaknat dalam kitabullah pada 3 tempat. Dia sebut di dalam Al-Quran ada 3 tempat yang Allah laknat kepada hamba-hambanya yang memutuskan hubungan silaturahim. Jadi jangan bersahabat dengan orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Sebab apa sampai macam tu, Ustaz? Cuba dengar kata Luqman Al-Hakim.
Luqman Al-Hakim kata, hendaklah kamu menjadi manusia yang menumpang-numpang keberkatan di dalam majlis yang mempunyai keberkatan di dalamnya. Jika Allah turunkan keberkatan dalam majlis tersebut, maka kamu pun yang menumpang-numpang itu pun mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan dipesan lagi, dan jangan sesekali kamu menumpang-numpang di dalam tempat-tempat yang ada kemurkaan Allah yang dimasukkan ke dalamnya. Bimbang takut kalau Allah turunkan laknatnya ataupun murkanya, maka kamu pun turut serta mendapat kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Begitu sekali yang disebut oleh Luqman Al-Hakim kepada anak-anaknya. Bahkan dikatakan juga, diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya ia mengadakan majlis untuk mengkaji hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, aku merasa sesak dada kepada setiap orang yang memutuskan ikatan rahim sampai orang itu pergi dari antara kita. Tidak ada yang beranjak pergi kecuali seorang pemuda yang duduk di bahagian terjauh halaqah itu. Ia pergi ke rumah adik-beradiknya sebab sudah sekian tahun ia bermusuhan dengannya. Ia jalin kembali ikatan rahim. Keheranan adik-beradiknya bertanya, apa yang membawamu kemari, wahai sahabatku? Pemuda itu menjawab, sesungguhnya aku tengah mengikuti majlisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, aku merasa sesak dada kepada setiap orang yang memutuskan ikatan rahim sampai orang itu pergi dari antara kita. Sepupunya berkata, kembalilah ke majlisnya dan tanyakan mengapa demikian. Pemuda itu pun kembali ke majlis dan menceritakan kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu perihal sengketa antara dia dan sepupunya. Dia bertanya, mengapa anda tidak mau bermajlis dengan orang yang telah memutuskan ikatan rahim? Abu Hurairah menjawab, aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya rahmat tidak akan turun kepada sesuatu kaum yang di dalamnya ada orang yang memutuskan ikatan rahim tersebut. Jadi maknanya rahmat Allah itu tidak turun kepada satu-satu keluarga yang ada memutuskan hubungan silaturahim. Wa na'udzubillah min dzalik. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian. Jadi maknanya itu pun dipesan oleh siapa? Oleh Ali bin Husain tersebut melalui Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hikayat diceritakan ada seorang laki-laki yang kaya menunaikan ibadah haji ke Baitullahil Haram. Sesampainya di Makkah, ia menitipkan wangnya 1000 dinar kepada seseorang yang terkenal, dapat dipercayai dan soleh sampai selesai wukuf di Arafah. Ketika ia telah menyelesaikan wukufnya, ia kembali ke Makkah dan mendapati orang yang disimpankannya itu telah meninggal. Dia bagi pinjam, dia bagi simpan apa? 1000 dinar kepada orang Makkah ni. Orang ni orang soleh. Dia bagi simpan 1000 dinar. Tolong simpan duit aku ni, aku nak pergi buat haji. Kau tolong simpan duit aku ni. Bila dia balik daripada mengerjakan amal ibadah haji, dia cari Pak Haji ni. Pak Haji ni dah meninggal dunia, tuan-tuan. Meninggal dunia. Dia kata meninggal pula, habis cerita dia lah. 1000 dinar aku terbang lah. Sebab yang orang yang simpan duit ni tuan-tuan dah meninggal dunia. Apa berlaku? Ia menanyakan perihal duitnya kepada keluarganya. Ternyata tidak seorang pun dari anggota keluarganya yang mengetahuinya. Keluarga pun tak tahu. Sebab rahsia sungguh. Si mati ni tuan-tuan berahsia dengan ahli keluarganya sampai seorang pun tak tahu yang disimpan oleh si mati ini tentang duitnya sebanyak 1000 dinar tersebut. Orang itu pun mengadukan masalahnya kepada para ulama Mekah. Mereka berkata, apabila separuh malam telah berlalu, mendekatlah ke sumur Zamzam. Dia kata, lihatlah dan panggillah namanya. Jika ia termasuk penghuni syurga, nescaya ia akan menjawab panggilanmu pada kali pertama. Maka orang itu mengikuti nasihat mereka, mendatangi sumur Zamzam dan memanggilnya, namun tidak ada jawapan. Karenanya ia kembali kepada mereka, menceritakannya. Mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami khawatir jangan-jangan temanmu itu termasuk penghuni neraka. Maka pergilah ke tanah Yaman. Di sana ada sebuah telaga yang diberi nama Telaga Barhut. Telaga Barhut di Yaman. Katanya telaga itu berada di tepi Jahanam. Lihatlah di waktu malam dan panggillah temanmu itu.
jika ia termasuk penghuni neraka, nescaya ia akan menjawab panggilanmu. Maka orang itu pun berangkat ke negara Yaman dan bertanya-tanya tentang telaga Burhud itu. Seseorang menunjukkannya dan ia pun mendatanginya di malam hari. Ia melihat ke dalam dan berseru, "Hai fulan." Ada jawapan. Ia bertanya, di mana wang aku tersebut? Aku tanam di bahagian satu tempat dalam rumah aku. Aku memang belum memberitahukannya kepada anak-anak aku. Galilah, pasti kamu akan mendapatkannya. Suara jawapan itu, orang itu bertanya lagi, apa yang menyebabkan kamu berada di sini? Padahal menurut prasangka kami, kamu adalah orang yang baik. Terdengar suara jawapan, aku punya seseorang saudara perempuan. Dia kata, aku mempunyai saudara perempuan yang fakir. Aku menjauhinya dan tidak menaruh belas kasihan kepadanya. Maka Allah menghukumku dan merendahkan aku kedudukan aku seperti ini, iaitu di dalam neraka Allah. Ini sesuai dengan sabda Nabi SAW dalam hadis yang sahih. Tidak akan masuk syurga orang yang memutuskan. Maksudnya memutuskan ikatan rahim seperti saudara perempuan, anak saudara sepupu dan saudara-saudara yang lain. Kita memohon taufik daripada Allah SWT agar dapat mentaatinya. Sesungguhnya dia maha pemurah lagi maha mulia kepada kita sekalian. Ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan perempuan yang dikasihi sekalian, maka habis tajuk tu tuan-tuan. Kesimpulan yang boleh kita buat, yang pertama, peliharalah adik-beradik keluarga kita semua tuan-tuan. Jangan duk gaduh. Cari titik persamaan dan jangan cari titik perbalahan. Satu. Yang kedua, sayangilah semua orang. Tak kira siapa dia pun tuan-tuan, sayangilah semua orang. Jangan bermusuhan kepada semua orang. Yang ketiga, carilah redha Allah di dunia ni supaya kita mendapat keberkatan dan kemuliaan daripadanya. Dan yang keempat yang boleh kita ambil pengajaran, hargailah nikmat Islam yang Allah SWT kurniakan kepada kita sehingga ke hari ini kita menghirup udara iman dan udara Islam yang dianugerahkan Allah SWT kepada kita untuk diberikan kemuliaan kepada kita di dunia hingga ke syurganya nanti. Saya rasa itu saja pada malam ini. Wallahu ta'ala alam. Jom kita baca doa, kemudian kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan suratul asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada malam yang penuh dengan keberkatan ini, wahai Allah, apalah kiranya Engkau anugerahkan kepada kami kesihatan yang baik, keafiatan yang berterusan, kesembuhan daripada segala penyakit, bahkan dikurniakan kepada kami kemuliaan-Mu, keredaan-Mu, keampunan-Mu, kasih sayang-Mu yang berterusan kepada kami di dunia hingga ke syurga-Mu, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, panjangkan umur kami, wahai Allah. Di dalamnya ada ketaatan dan keberkatan daripada-Mu. Permudahkanlah urusan dunia dan akhirat kami, wahai Allah. Ya Allah, rezekikan kami untuk bertaubat sebelum tibanya ajal kepada kami. Rezekikan kami untuk mendapat husnul khatimah di akhir hayat kami nanti. Rezekikan kami untuk sempat menyebut kalimah-Mu, la ilaha illallah, sebelum nyawa kami berpisah daripada jasad kami ini, wahai Allah. Dan rezekikan kami juga, wahai Allah, agar dibebaskan kami daripada kesengsaraan dan azab di alam kubur kami nanti dan di alam mahsyar kami nanti, wahai Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan suratul asr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.